solat Isyak. Dalam surah Al-Mulk kan? Kan ada dalam surah Al-Mulk. Ayat yang ke-23 dalam surah Al-Mulk kan kita baca kul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sama je. Surah Al-Mulk yang kita baca dengan surah Sajadah ni sama. Baik, kita tengok surah 7 ayat 179 muka surat 174. 174. Muka surat 174. Allah sebutkan di sini walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jumpa tak? Surah 7 ayat 179, muka surat 174. Demi sesungguhnya telah kami sediakan atau kami ciptakan bagi neraka Jahannam itu kebanyakannya daripada kalangan jin dan manusia. Na'udzubillah min zalik. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Apa terjemahan ayat tu Allah sebut? Bagi mereka, apa dia Allah sediakan? Hati-hati. Tetapi mereka tidak mahu memahami dengannya. Memahami apa? Memahami apa? Ditulis itu dalam kurungan ditambahkan memahami ayat-ayat Allah. Allah bagi dia hati tapi dia tak mau memahami ayat-ayat Allah. Kenapa boleh dia tak faham? Sebab dia ni manusia. Manusia ni kategori adalah makhluk yang boleh buat pilihan. Dia nak belajar ke tidak? Dia nak faham ke tidak? Terserah dekat dia. Tapi tadi macam kita kata langit, bumi, semuanya datang terus dalam taat. Dia tak ada pilihan sebenarnya. Manusia ni dia nak faham tak ataupun dia tak nak faham kalam Allah ini, itu pilihan dia. Tetapi Allah beritahu apa dia? Sebab dia pilih jalan tersebut, sebab itulah kebanyakan mereka berada di dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Jadi mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah. So penting hati ni. Kemudian walahum a'yun. Kemudian dia ada apa? Bagi mereka ada apa pula Allah sebut? Betul. Walahum a'yunun, dan bagi mereka mata, jamak kepada ainun. Mata untuk apa? Mereka tidak melihat apa dia tulis itu. Tidak melihat apa dia? Kebesaran Allah. Apa maksud tidak melihat kebesaran Allah? Dia bukan tak tengok, dia bukan buta. Dia nampak dekat langit itu, dia nampak makhluk yang besar. Siapa pencipta langit itu? Dia tak tunduk kepada pencipta langit itu. Jadi dia seolah-olah tidak melihat. Sebab tu dalam Quran Allah kata ada orang yang umyun, summun bukmun umyun dalam surah Al-Baqarah. Maksud umyun, buta. Dia buta. Dia tengok tapi dia tak nampak. Atau dia buat-buat tak nampak. Bila dia lihat satu kejadian yang sangat besar, mestilah dia punya pencipta tu hebat. Tapi dia tak rasa gerun sikit pun kepada yang mencipta. Atau yang kedua dulu kita bincang ayat ni, ingat tak apa maksud tak melihat? Contoh maksud tak melihat tu apa dia? Macam kita kata ni, ada orang accident, lepas tu ada orang nak tolong kan? Bila kita nampak orang accident, paling-paling tidak kita terus call 999. Ataupun kita tengok kalau dia masih okey lagi, kita tanya dia okey ke tidak, bawa dia terus pergi klinik ke. Tapi ada orang bila berlaku accident, dia sempat ambil handphone budak motor tu. Kalau lori tembikai terbalik, dia boleh ambil tembikai daripada lori tersebut. Dia nampak tak lori itu, driver dia ada masalah, ditimpa musibah. Dia nampak ke tak nampak? Nampak, tapi dia boleh pula ambil, bawa balik. Ambil dulu tin susu terbalik. Lori tin susu terbalik, dia bawa balik rumah.
Dia nampak ke tak nampak? Nampak. Tapi kenapa dia buat begitu juga? Allah kata macam tak nampak, tak melihat. Dia tak lihat sampai ke hati dia. Sama juga dalam kehidupan kita hari ini. Kita baca Quran sama-sama, kita tahu ada sahabat kita tak pandai baca Quran lagi. Nampak ke tak? Nampak. Tapi bila dia dah mati, baru kita baca Quran dekat tepi dia. Masa hidup, adakah kita nak bacakan untuk dia? Meh, aku ajar engkau, kau ikut je apa aku baca ni. Baca buku Iqra contohnya kan. Tapi dia tak buat. Dia ada mata tak? Ada, tapi dia tak lihat. Dia tengok kat jalan hujung sana tu ada orang yang diberhentikan kerja, tak ada rezeki, anak 5 orang. Tapi dia kata, mana kerajaan tak hantar bantuan? Dia nampak, dia tak hulur dulu bantuan. Itu antara maksud apa dia? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, tapi mereka tidak melihat dengannya. Lepas tu, walahum azanul la yasma'una biha. Mereka ada apa pula seterusnya? Ada telinga. Tu tiga-tiga tadilah yang Allah sebut tu. Pendengaran, penglihatan, hati. Allah sediakan itu package dipanggil sebagai alat makrifah. Perkakas untuk kita mengenal. Tapi dia tak guna tiga-tiga ni untuk mengenal apa dia? Tuhan dia menerusi Al-Quran. Dia tak mau mendengar ayat-ayat Al-Quran. Walahum azanul la yasma'una biha. Dan bagi mereka telinga-telinga, tapi mereka tidak mau mendengar kata. Maksud la yasma'una biha tu apa dia? Bukan dia tak dengar Quran, tapi dia tak dengar kata. Dengar, diberi kefahaman, belajar, tapi tak dengar kata. Itu maksud dia. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti apa dia Allah sebut, haiwan ternak. Na'udzubillah, hinanya kita kalau begitu. Bahkan lebih teruk lagi daripada haiwan ternak. Kenapa haiwan ternak? Dulu kita bincangkan. Kalau haiwan ternak ni, kalau turun ayat ni pada 1400 tahun dahulu kepada Abu Jahal, apa haiwan ternak mereka? Orang Arab bela apa? Unta, biri-biri. Kalau orang Melayu, dia kena faham begitulah. Sebab Allah kata Al-An'am. Apa maksud Al-An'am? Binatang ternak. Jadi untuk orang Melayu dia tengah baca Quran ini, kalau dia tak nak guna 3 alat makrifah Allah bagi tadi tu, untuk memahami Al-Quran, untuk dia mendengar kata, untuk dia bergerak, bekerja, Allah kata mereka itu seperti apa? Dalam bahasa Melayu apa dia? Seperti na'udzubillah, seperti lembu. Ini bukan kita katakan, kita baca sendiri daripada ayat Quran ini. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Apa maksud lalai? Tengok surah 7 ayat 40. Bukan, surah 30 ayat 7. 30 ayat 7. Apa maksud lalai? Muka surat 405. Surah 30 ayat 7. Baik, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Jadi manusia ni hanya mengetahui. Macam mana nak mengetahui, tuan-tuan dan puan? Nak tahu guna ni. Guna apa tadi? Alat makrifah. Apa dia alat makrifah tadi? Perkakasnya pendengaran, penglihatan dan juga hati. Untuk kita nak belajar mesti bawa 3 ni. Sebab tu Imam Syafi'i dia tak bawa apa? Dia pergi kelas Imam Malik dia tak bawa apa? Dia tak bawa pen. Dia tak bawa buku. Sebab apa? Dia bawa ni cukup. Allah bagi dia kelebihan, hati dia terang kan. Dia ulang balik senang. Imam Bukhari pun sama juga, masa dia remaja lagi begitu. Dia datang kelas tak bawa apa-apa. Lepas tu sini-sini dia peli dia. Lepas tu dia baca balik apa yang diajar oleh guru dia, lafazkan balik hadis tersebut tanpa ada satu salah. Lepas tu apa jadi? Kawan-kawan dia yang lain
Semak dekat dia balik. Betul tak aku tulis ni? Dah terbalik pula dah. Patutnya yang mana yang check siapa? Yang tak bawa buku check dekat orang yang tulis. Supaya yang tulis tu betul. Yang tulis tu tanya dekat dia, betul tak yang aku tulis ni? Cuba semak balik. Itu. Sebab apa? Dia guna betul-betul 3 alat makrifah ni. Apa dia? Penglihatan, pendengaran dan juga hati ni. Jadi Allah kata ya'lamuna zahiran. Bukanlah lepas ni tak payah bawa pensel, bawa lah, kita nak ikat ilmu tu. Cuma itu perkakas yang paling penting kena bawa. Jangan tinggal yang itu. Pensel ada, macam budak pergi sekolah. Saya rasa ramai guru kat sini, dia tahu. Budak tu bawa beg bapak dia bagi, bawa pensel box, bawa buku. Tapi bila dia mengajar, kadang-kadang budak tu dia pandang terus, macam tembus ke belakang. Ada tak macam tu pengalaman cikgu-cikgu? Dia bawa pensel, dia pegang pensel, tapi pandangan dia tembus. Sebab apa? Waktu tu hati dia tak ada kat situ, kan? Hati dia mungkin tengah fikir gadget dia ke. Kalau zaman dulu gasing dia kat rumah ke, petang nak main bola ke, minggu depan ada friendly dengan kawan sebelah, taman sebelah, macam-macam dia fikir. So dia tak bawa 3 yang ini. Pencil box dia bawa tak? Bawa. Pensel dia bawa. Jadi yang penting 3 ni untuk belajar. Jadi manusia ni kata Allah, dia belajar apa dia? Dia hanya belajar yang zahir tentang kehidupan dunia. Sedangkan wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka terhadap hari akhirat, mereka adalah orang-orang yang lalai. Tadi Allah cerita kat sini yang kita baca ni. Orang yang tak guna pendengaran, tak guna penglihatan, tak guna hati, ni Allah kata mereka orang-orang yang lalai. Apa maksud orang-orang yang lalai? Maksud orang-orang yang lalai ialah hanya menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati untuk belajar dunia sahaja. Akhirat mereka tak pelajari. Sebab itu bila orang tu dia belajar dunia, dia tak kenal akhirat. Apa jadi? Cuba tengok, buka balik surah 32. Ayat yang ke-10 tu. Tengok corak pemikiran manusia bila tak nak belajar Al-Quran. Apa jadi? Apa yang terjadi bila tak belajar, tak memahami Al-Quran ini? Buka balik surah 32 ayat 10. Surah 32 ayat 10. Surah Sajadah lah. Tengok apa yang keluar daripada mulut manusia. Wa qalu, mereka iaitu orang-orang musyrik ini berkata, apa dia? A idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Apa maksud ayat tu? Cuba tengok, cuba baca terjemahan dia. Mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di talan tanah? Aiza dolalna, apakah apabila kami telah lenyap di dalam bumi, iaitu di dalam tanah? Maksudnya matilah kan? Mereka kata apa dia? Benar-benar kami akan menjadi ciptaan yang baru. Maksudnya apa? Dibangkitkan balik. So mereka kesan dia apa dia? Mereka tak beriman kepada hari kiamat. Sebab apa tak beriman kepada hari kiamat? Sebab mereka tak menggunakan alat makrifah itu untuk belajar apa tadi? Belajar Al-Quran. Tapi yang mereka belajar apa dia? Yang zahir daripada kehidupan dunia. Sebab itu kita kata dalam kita nak membina manusia, bina'ul insan, tak boleh tengok luar sahaja. Luar ni yang kita tadi, yang Allah sebut dalam surah 30 ayat 7 ni, hanya nampak apa dia? Dunia. Sebab tu Allah ingatkan kepada Nabi dalam surah 3. Surah 3 ayat yang ke 196. Surah 3 ayat 196. Muka surat 76. Muka surat 76.
Ayat 196 ya. Ayat 196. Tengok Allah sebut apa di situ. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Apa terjemahan ayat tu? Cuba perhati betul-betul apa terjemahan ayat Allah sebut. Janganlah munda-mandinya orang-orang yang ingkar di dalam negeri ini membuat engkau tertipu kepadanya. Apa maksud munda-mandinya orang ingkar kepada Allah? Yang sibuk dengan kehidupan dunia itu. Cuba kita tengok tu, bangsa tu dah maju dah. Tengok budak-budak muda dah pakai kereta besar-besar dah. Allah kata jangan terpedaya dengan yang itu. Itu yang kita nampak luaran. Macam mana dalaman dia? Adakah dia ni orang yang mengabdikan diri kepada Allah ataupun mensyirikkan Allah? Selalu kita kata apa dia? Tengok Jepun. Bukan kita kata menolak kebaikan, betul lah kebaikan tersebut. Tapi jangan dibandingkan dengan cara yang salah. Tengok Jepun, tengok macam mana longkang dia ada apa? Selalu orang share video tu. Longkang dia ada ikan apa? Yang warna-warni tu ikan apa tu? Ikan mas, ikan koi. Kaloi kan? Koi. Ikan kap. Ikan kap. Ikan kap. Ya. Tengok dalam kolam dia. Baguslah yang aspek tu. Tapi yang banyak bunuh diri siapa? Yang tak berkahwin dia sampai tua tapi dia bersama dengan patung. Beli patung buka rumah untuk dia bersama berseronok. Siapa dia? Mereka lah. Adakah itu bagus? Sebab Allah kata jangan tengok luaran dulu. Tengok hati. Jaga hati kita. Tu bahagian dalaman itu. Sebab tu bila tengok perjalanan Nabi membentuk manusia. Berapa tahun Nabi membentuk manusia? 23 tahun. Berapa tahun kalau kita pecahkan pada part dia? Kalau 23 tahun tu kalau kita pecahkan, 13 tahun kat mana? Mekah. 10 tahun bila ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, nama ayat tu ayat apa? Makkiyah. Betul tak? Sekali lagi saya ulang. Nabi membentuk insan selama berapa tahun? Umur dia 40, Nabi wafat 63. 23 tahun. Dalam 23 tahun Allah turunkan satu modul untuk Nabi bentuk manusia, iaitu Al-Quran. Cuma Al-Quran ni dia tak turun sekaligus. Dia turun berperingkat-peringkat. Yang mana kalau kita pecahkan pada peringkat ada dua, iaitu apa dia? Peringkat Makkiyah dan Madaniyah. Apa maksud surah-surah Makkiyah? Bukan surah-surah yang turun di Mekah, surah-surah yang turun sebelum hijrah. Tak tempat tak kisah. Mungkin tempat tu di luar daripada Mekah ke. Tetapi yang penting sebelum Nabi berhijrah. Bila Nabi dah berhijrah, ayat-ayatnya ataupun surah-surahnya disebut sebagai Madaniyah. Apa beza dia surah Makkiyah dengan Madaniyah? Makkiyah dia punya pokok perbincangan dia pasal apa? Akidah. Akidah. Ada tak dalam surah Makkiyah ini perintah untuk puasa? Belum. Ada tak tentang haji? Belum. Ada tak tentang jihad? Belum. Semua tu turun selepas Nabi berhijrah. Puasa pada tahun kedua hijrah. Turunnya ayat tentang puasa. Tetapi di Mekah ataupun 13 tahun sebelum tu, surah-surah Makkiyah. Surah-surah yang membentuk apa? Akidah. Antara surah Makkiyah, surah yang kita sedang belajar ni, surah apa ni? Surah Sajadah. Surah Sajadah. Jadi cuba tengok, bayangkan 13 tahun itu dibentuk masyarakatnya hanya apa dia? Akidah, akidah, akidah. Biar dia kenal Tuhan dia, biar dia kenal Nabi dia siapa, biar dia kenal matlamat akhir dia akhirat. Jadi peringkat awal nak belajar apa? Tentang akhirat. Tapi cuba tengok dunia hari ni. Belajar awal-awal dia apa dia? Dekat akhirat tu bila? Saya tak sebut. Ada kan? Jadi macam mana jadi begitu? Akan jadi tak orang yang akan faham macam mana? Apakah bila kami mati nanti kami akan dibangkitkan balik? Dia mungkin tak cakap begitu. Tetapi bentuk amalan kehidupan dia sama macam orang yang cakap, kalau kami dah mati nanti kami akan dibangkitkan balik. Dia tak faham. So maksudnya hidupnya tak ada apa dia? Tak ada rasa takut kepada Allah.
Tak nampak tentang apa sebenarnya dia nak pergi, iaitu akhirat. Betul Allah sebut tu. Lepas Allah kata tentang pendengaran, penglihatan dan juga hati. Betul Allah kata tentang ciri-ciri manusia yang tak guna 3 ini. Mereka jadi orang yang tak beriman kepada hari kiamat. Jadi pembentukan mana yang penting sebenarnya antara dua ni? Ad-dakhili ni dulu, roh ni penting ni. Nak bentukkan roh ni supaya dia takut kepada Allah. Roh ni macam bateri ya. Nak kena charge. So dalam roh nak bentuk tu, mesti nak bentuk hati yang takut kepada Allah. Akal yang berfikiran jauh. Kalau kita kata tentang akal, Nabi kata apa dia? Cuba ikut saya sama-sama hadis ni. Baca sama-sama. Al-kayyisu. Sekali lagi ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sekali lagi. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Apa maksud al-kayyisu? Al-kayyisu maksudnya orang yang bijaksana, orang yang cerdik pandai. Apa yang dimaksudkan orang yang cerdik pandai di sisi Allah, di sisi Nabi? Orang yang dia sentiasa menghitung diri dia. Setiap hari dia fikir diri ni, adakah dia ni sudah membuat persediaan untuk bertemu dengan Allah? Kemudian kalau dia dah sentiasa menghitung, apa dia buat? Oh, aku ni masih teruk lagi lah, aku ni masih ini lagi lah, masih ini lagi lah. Tapi 10 tahun macam tu je dia cakap. Betul ke fikiran begitu? Tak betul juga. Lepas tu dia kata apa? Nabi kata apa dia? Wa amila lima ba'dal maut. Lalu ataupun dan dia bekerja untuk apa yang ada sesudah mati dia. Bekerja untuk hari akhirat dia. Jadi dia menghitung diri dia, dia menjaga dirinya dalaman ini. Dia belajar Al-Quran sungguh-sungguh supaya dia takut kepada Allah, supaya dia kenal akhirat dia. Lepas tu dia bekerjalah macam manusia lain bekerja. Cuma beza dia bekerja untuk apa? Dia bekerja untuk akhirat. Ada orang bekerja untuk apa? Ada orang bekerja hanya untuk mendapatkan dunia. Benda yang sama, tempat yang sama. Bukannya orang yang masuk syurga nanti di akhirat. Kenapa kamu masuk syurga? Oh, kami dulu duduk kat planet Marikh. Kami beramal di situ. Tak. Dia juga beramal di mana? Di dunia ini juga, di bumi ini juga. Tak ada tempat lain. Tapi ada beza. Ada yang dicampakkan dalam neraka, tapi ada yang dicampakkan ke dalam syurga. Beza dia apa dia? Akidah dia tu. Sebab tu penting sangat ni dalaman untuk kita pelihara. Nak membina insan, kita kena fikir apa dia dulu? Dalaman dia. Okey? Baik, jadi cuba tengok sebagai penutup untuk kita pagi ini, surah 62 ayat 2. Surah 62 ayat 2. Muka surat 553. Ayat 2. Muka surat 553. Muka surat 553. Muka surat 553. Tengok Allah sebut apa di situ? Huwallazi. Allah lah, dia kat situ Allah.
yang ba'atha fil ummiyin, yang telah mengutuskan kepada sekumpulan manusia yang ummi. Ummi ni apa dia? Yang tak mengenal kitab. Maksud ummi tu apa dia? Memang kita terjemah harfiah tu maksudnya orang-orang yang buta huruf. Yang dimasukkan buta huruf tu apa dia? Dia tak kenal kitab, tak kenal Al-Quran ini, tak kenal Taurat itu. Kalau Yahudi tak kenal Taurat, dia tahu Taurat tapi dia tak mengambil hidayah, petunjuk daripada Taurat. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy, dia tak ada Quran, tak ada kitab. Tapi mereka kaya raya tak? Ada harta tak? Sebahagiannya ada. Tapi Allah kategorikan mereka sebagai golongan ummi, yang mereka tak kenal kitab Allah. Lalu Allah hantarkan seorang rasul di kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu tugas dia untuk apa? Membacakan ke atas mereka. Kalau kita kata baca, betul ada perkataan ke atas. Apa maksud ke atas? Antara masuk ke atas ialah meletakkan beban. Macam kita kat sekolah lah, cikgu mengajar, lepas tu cikgu bagi homework tak? Cikgu bagi ujian tak nanti? Itu belajar betul-betul kan? Baru belajar nak tengok dia faham ke tidak. Jadi begitulah Nabi bacakan ke atas mereka. Jadi sahabat buat apa bila mereka belajar Quran dengan Nabi? Mereka cuba hafal. Mereka buat apa lagi? Mereka faham. Jadi kalau kita belajar Quran ni, kita baca Quran daripada awal, macam itulah keadaan dia sepatutnya. Cuba untuk apa dia? Untuk hafal satulah. Paling-paling tidak, cuba untuk faham. Belajar sungguh-sungguh bahasa Arab dan sebagainya. Lepas tu bila baca betul-betul ke atas mereka, apa jadi? Wa yuzakkihim. Tengok kesan belajar Quran mesti pergi nombor 2 ni. Apa dia wa yuzakkihim? Tengok terjemahan dia kata apa? Menyucikan jiwa mereka. Nak menyucikan jiwa mereka daripada apa? 2 ni cukup dah tadi 2 ayat ni. Kalau cerita tentang apa dia? Dunia tadi kan. Nak bersihkan itu. Supaya mereka belajar yang betul dulu ni Quran. Sekarang bila kita tutup Quran, kita belajar ilmu lain dulu, dia akan nampak apa?